Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita sambung tutorial kita dalam partial derivative. Kita dah bincang 10 soalan. Now kita go kepada soalan seterusnya, soalan nombor 11. So ini soalan application ya. Tengok sini ya. A point move along the intersection of elliptic paraboloid Z and the plane Y sama dengan 1. At what rate is Z changing with respect to X when the point is at 217? Okey, kat sini kita ada Z, kita diberi Z kat sini. Lepas tu dia kata plane Y sama dengan 1, which is ini nampak macam constant kan. So jangan sentuh ni lah. Lepas tu soalan ini kebetulan dia sebut what is the rate is Z changing with respect to X. So ini adalah indikator yang membolehkan kita buat dz dx yang ni. Okey, jangan terbalik ya. Sebab dia tak akan boleh dz dy. Sebab ya, saya cuma khawatir bila kita nampak kat sini kan, y sama dengan 1 ni kan, kamu akan buat dz dy. So tak sepatutnya macam tu lah. Sebab soalan ni pun dah tulis kat sini with respect to X kan. So supposed to be kita akan buat dz dx. Cuma ada note kat sini ya. Yang ni ya. Cuma just be careful je lah ya. Perhatikan plane Y sama 1 adalah sentiasa malar, maka perubahan bagi Z adalah dx dz dx, bukannya dz dy. Yang ni ya. So dekat sini. Jadi soalan ni mudah je sebenarnya. Cuma saya nak pinpoint dia punya keyword aja. Jadi apabila kita buat dz dx, so kita akan differentiatekan semua sekali lah, semua sekali terhadap x. So kita dapat jawapannya sebagai 2x. 2x ini mudah ya, ini sangat mudah, tak ada product rule, tak ada apa-apa, terus buat aja. And of course this part akan jadi kosong kan, ini kan kosong kan, mana boleh, ini 3y kuasa 2 tapi dia nak di dx, so this part gonna be 0, tinggal ini je. Lepas tu baru kita masukkan point tu 217, masuk sini lah. Yang ada 2 je, so 2 kali 2 4. ok, soalan nombor 12 yang ini. Yang ni ya, cuba lihat ya. Find the slope. ok, find the slope. So kita tahulah dia adalah dd something kan, ddx ke, ddy ke, ddz ke. Jadi yang diberi adalah soalannya find the slope. Dia bagi point kat sini minus 1, 1, 5. Lepas tu dia bagi surface ni, dia bagi z sama dengan x squared plus 4y and the plane y sama dengan 1. So ini saya ambil soalan ni supaya nak tunjukkan kepada semua pelajar jangan buat dy macam ni. Ini ya, jangan buat dz dy. Sebabnya plane ini, plane y sama dengan 1 is a constant. So kan saya dah sebut sebelum ni kan, bila dia constant, dia fungsi malar, maka kita tak wajar ambil dy. Ok, so sebab itulah kita kena buat dz dx. Nampak ya kenapa kita kena buat ddx kat sini, bukan dy. Ini adalah constant. So jangan salah kat situ, jangan sekali-kali buat dia nampak macam ni kan. Bila kita nampak z, nampak pula y, terus kita buat dy, tak betul. So kita kena buat dx. So maksud dz dx lah yang ni So buat macam biasa, yang mana perlu kosong, kena kosong lah macam ini kan. This part kena be 0 kan, sebab dia tak boleh nak differentiate pun. So kita dapat 2x, masukkan point dan kita dapat jawapan dia sebagai minus 2. This is the slope. ok, soalan nombor 13. Soalan nombor 13. Ini implicit ya, by differentiating implicitly find the slope of the hyperboloid, this one, in the x direction. Keyword dia adalah x direction dan juga implicitly. Ok, jadi bila sebut x direction, of course dia akan jadi ddx lah. Jadi ddx tu akan jadi macam ni. Nampak ada 2 point ni kan, ini 2 point ni cerita lain lah, ini masuk kemudian. Kita dapatkan dulu dia punya dz dx tu, tapi kita guna implicit. So ingat semula macam mana kita nak gunakan implicit derivative. Jadi kita dapat macam ni ya.
So kita dapat 2x tambah kosong. Tahu kan sebab apa kosong? Ini kan y kuasa 2 kan. Kita nak dz dx, of course kosong lah. Tolak, this part ada yang ini. So ingat semula implicit tu macam mana. So kita dapat 2z dz dx equal to 0. 0 ni sebab 1 kat sini. Kita dz kan memang dapat kosong. Ok, so dah timbul dah dz dx kat sini, dan kita teruskan seperti biasa, and finally kita akan dapat x over z. So once kita dah dapat yang ni, now we substitute the point. The point, masukkan point tu, kan ada 2 point kan di sini, kan ada 2 point. So dia akan ada 2 jawapan lah. Akan ada 2 jawapan kat sini. So kita dapat 2 jawapan yang colour pink ni lah. Ok, lepas tu yang ni pula, yang B pula, check your result by solving for z and differentiating and resulting function directly. So macam ni. Ok, so yang ini kita buat macam ni. Ok, kamu lihat ya, kamu lihat sini yang B ni, yang B saya besarkan sikit. B ni, so kita diberi z kuasa 2 sama dengan s kuasa 2 tambah y kuasa tolak 1, maka z sama dengan plus minus semua-semua ni lah ya. Semua-semua ni yang ada, ni ada power of 1 over 2 tau kat sini ya. Pasal ada square root so yang ni jangan lupa ada plus minus, dan baru kita buat dz dx ya, dz dx. Ini tak ada implicit. Ini maksudnya kita derivatif seperti biasa, cuma ada plus minus dekat luar ni. Yang ini akan wujudkan 2 jawapan nanti ya. Dia akan beri kita 2 jawapan. So this part kita akan differentiate seperti biasa, guna power rule lah. Ya, guna power rule. Jadi kamu lihat kat sini, saya akan ddx kan kat sini, yang warna biru ni. Dan proses ini seperti biasa. Tengok ya, yang ada nilai kat yang ini je tau, yang ada x kuasa 2 ni sahaja yang ada nilai. Yang y kuasa 2 ni kita nak differentiatekan ddx, memang tak akan dapat lah, dapat kosong kat sini kan. Sini kosong, yang ni pun kosong. Yang ada nilai yang ni je, x kuasa 2 ni. Jadi kita dapat 2x lah. Jadi kamu susun semula jawapan tu, dan kita akan dapat ungkapan yang ini. Then from here kita substitutekan nilai one of the value, one of the point lah, either one of the point. Jadi kita akan dapat 2 nilai kat sini, sama lah macam atas tadi tu ya. Kita akan dapat jawapan yang sama seperti yang atas ini, yang ni. Ok, ni tu soalan nombor 12. Soalan nombor 13. Soalan nombor 14, yang ni, ini sekali lagi guna implicit ya, guna implicit. So kena biasakan ya. Macam kita kena cari, kalau kita nak buat derivatif yang biasa ataupun implicit derivatif, so dua benda yang agak berbeza ya, agak berbeza. So kamu kena belajar. So boleh tengok video teaching yang sebelum ini, macam mana kita nak mendapatkan dua benda tu. Ini hanya tutorial kan. Ok, jadi calculate dz dx dan dz dy using implicit differentiation. Leave your answers in terms of x, y and z. Ini adalah function dia. Jadi jawapan dia macam ni ya. Yang ni. Kamu boleh lihat kat sini. Ok, so kamu lihat kat sini, cuma yang bahagian this part dia akan ada yang ini. Yang ni ya, akan ada yang ini, dz dx. So kita punya aim kita nak dapatkan dz dx lah, yang ini kan. Memang soalan pun dia minta itu kan. Betul kan. Soalan ni minta dz dx dan juga dz dy kan. Jadi maknanya yang pertama ni kita akan ddx kan semua, tapi kita akan buat secara implisit. Ya, implisit. Jadi focus on this part di mana dah muncul jawapan dx dy, dz dx tu. Yang ini. Then kita carry on, teruskan semua. Differentiation ni macam biasa ya. Ni macam biasa je. Cuma just alert tentang implicit tu. Dia akan somewhere
somewhere dia akan muncul benda-benda macam ni, yang macam ni, dz dx tu kan, yang ni. So kita akan dapat jawapan negatif y per negatif x per y. Jadi kita menggunakan cara yang sama macam atas, and kita akan dapat dz dy adalah negatif y per z. Saya dah tunjukkan lah. Kamu cuba dapatkan, please ensure jawapan ni dapat. Okay, soalan nombor yang ke-15. Ini adalah apa ni? 15. Ini adalah nak mencari yang ni. Nak cari fxx. Ini adalah dia dua kali. Ini partial tapi second derivative. Function ni mudah aja. Cuma bila nampak function macam ni, kita kena keep in mind, kita kena ada product rule kat sini. Kena ada product rule. Cuma kita ada second derivative for partial dua kali kat sini. So maksudnya dx ni, ddx ni akan berlaku dua kali macam ni. Macam ni So kamu boleh lihat kat sini. Cuma just be careful lah susunan dia. Kita diberi macam ini soalan dia kan, betul tak? Kan? Cuma saya tulis ini sebagai fxx, samalah. Okey, lepas tu bila saya buat penulisan semula bila nak kira tu kan, jadi dia akan jadi ddx df dx macam ni. So maksudnya saya akan cari ini df dx. Ini adalah fx fx kecil tu. Ini saya akan differentiatekan ddx sekali, hasil tu nanti letak kat sini, buat sekali lagi. Jadi kamu boleh lihat ini boleh lihat. Ini jangan lupa product rule Ini adalah product rule. The second line ni adalah product rule. Macam ni. Product rule. Dan finally kita dapatlah, kita dapat df dx ni sebagai yang ini. Ini tak cukup, ini baru sekali. Baru dalam ni je baru. So kita kena buat sekali lagi. Kena buat sekali lagi. Product rule juga, nampak tak? Kan ada dua function ni. Satu adalah cos y kan, satu lagi adalah x kuasa negatif 1/2 kan. So kena buat product rule sekali lagi, dua kali lah. Okey, inilah jawapan dia, kamu boleh lihat. Kamu lihat video ni elok dan cuba buat sedikit pengiraan sendiri. Buat tutup balik, buat balik. Tutup solution, buat semula. So just take note kat sini, saya dah bagi color-color yang berbeza supaya kita boleh alert semua ni adalah ddx. Okey, dan finally kita akan dapat jawapan yang ni. Yang ni kamu tengok yang ni pula. Okey, function yang sama function yang sama. Kita nak mencari, okey, ini lain. Dia memang second derivative tapi dia dy dx. Baik. Take note dekat sini. Yang lain tu sebenarnya kita dah biasa dah. Cuma take note dekat sini. Saya nak highlightkan dekat sini. Saya ambil soalan ini sebab ini saja sebabnya. Sebabnya adalah yang ini, yang warna merah ni. Kita tahu ini adalah second derivative for partial. Tapi dia buat apa? dy dx, betul tak? dy dx. So, ini adalah soalan dia. dy dx. Jadi, yang ini adalah kita nak expand ke dia nanti. Nampak tak? Dia ikut susunan tau. Ini dy, ini dx, betul tak? So, kita settlekan dalam dulu. Yang ini. Kita cari dulu. Apa-apa jawapan dekat sini, kita akan buat sekali lagi tapi terhadap dy pula. Yang mula-mula ni ddx, kan? Apa juga hasil yang kita dapat, letak dekat sini. Lepas tu kita akan differentiatekan terhadap dy. Cuma dekat sini. Yang ini. Tata tanda ni nampak kan? Nampak ya? Dia macam terbalik tau. Ini kan, kalau fxy dia setara dengan ddy ddx. Yang ini. So jangan terbalik lah. Yang saya khawatirkan adalah kalau soalan tu diberi bentuk macam ni, kita nampak kan macam ni kan, kita nampak di mana kita perlu buat ddx dulu macam ni lah kan, lepas tu baru kita buat ddy. Saya cuma khawatir nanti bila kamu nampak kalau diberi ini, saya cuma bimbang kamu akan buat y dulu, lepas tu baru differentiate x. Dia salah tau. So tengok dia punya pattern dia. Kalau dia fxy, maka buat x dulu baru differentiate y.
So maknanya buat X dulu baru differentiate Y. Ya. So take note yang itu. Jadi solution ini saya tak ada nak ulas apa-apa, kamu boleh lihat kat sini. Seperti biasa, product rule here and there dan sebagainya, dan kita akan differentiate d dy. Ini saya ambil jawapan atas tadi, ya. So jadi kamu teruskan dan kita akan dapat jawapan yang ini. Okey guys. Pergi kepada soalan seterusnya pula. Ini contoh yang saya masukkan. We are given a simple function f macam ni, kan? Tapi dia suruh cari fxy. Fxy macam ni. So jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Fxy ini adalah d dy d dx. Ya, jangan buat d dy ni kamu buat y dulu baru x. Dia kena x dulu baru y. Macam ni lah. Ya, dia kembangan ni adalah macam ni. Jadi kalau yang ini betul, there shouldn't be a problem sebab function ini tidak susah. Okey, cuma part ini kena buat product rule lah. Yang ni kena buat product rule. So saya lalukan jawapan ni kepada kamu. Kamu boleh tengok yang ini. So macam mana kita boleh dapat jawapan? Ini adalah df dx dia, which is this part ni, yang ni. Yang ni. So dah dapat ini, kita akan differentiatekan terhadap y pula. Itu je. So ini adalah first part yang d dx. Take note yang mana kosong tu, ya. Lepas tu, and secondly kita masuk the second part kita, d dy pula, dan finally kita dapat jawapan. Alright. 17. Banyak soalan ni. 18 berapa soalan ni? Okey, tak apalah. Okey, soalan ni, confirm that the mixed second order partial derivative of f are the same. Okey, f diberi macam ni. Bila tengok f ni, nampaknya macam okey, tak susah lah kan, tak susah, it's not too difficult kat sini. Cuma somehow dekat sini kena ada product rule, ya. Okey, mixed second order, maksud soalan ini adalah yang ini. Ini dia. The mixed second order partial derivative adalah sama tak yang ini? Maksudnya fxy sama tak dengan fyx? Itu soalan dia. Yes or no, itu je. Okey, jawapannya adalah yes sebenarnya, ya. Adalah yes. Where fxy sama dengan fyx. Cuma saya tidaklah kembangkan fxy dan fyx tu secara individu. Saya tak tunjukkan, saya cuma bagi jawapan. Bila buat fxy akan dapat negatif 32 y kuasa 3. Bila buat fyx pun dapat benda yang sama. Cuma saya tunjukkanlah fx tu berapa, fxy tu berapa. Yang ini saya tunjukkan sikit. Ini ya. Saya tunjukkan fx berapa, berapa pula, fx tu apa hasil dia, dan fy tu apa hasil dia. Yang ni. So sekarang tugas kamu cuba dapatkan fxy dan fyx. Sama tak jawapan dia? Jawapannya sama sebab masing-masing akan memberikan nilai yang ini. Alright? Ada lagi soalan? Ada. Soalan 19. Ini ada triple. Ada triple. Tadi ada double kan? So ada triple. Triple pun sama juga, hati-hati kembangan dia. So saya ambil soalan ini supaya nak alertkan pelajar yang ini. The connection between this, ini, dengan ini. Dengan ini. Okey, betul tak? fxxy, fxxy, fxxy. Tengok je. Dia macam ni. Betul ke? Betul tak ini? fxxy. Okey, kembangan ni macam ni, kembangan ni macam ni. Tapi kalau kat sini dia terbalik kan? Sekejap. fxy dia jadi d dy d dx, d dy d dx. Yang ini tengok je. Ini tak ada, memang macam ni.
Okey, ini kalau yang triple punya. Kejap saya double check kejap. Yang ini, is it correct this one? DDF DDY DFX. Sekejap ya. Yang ini DXXY 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 DX 2 kali X. Is it correct? Oh no. Betul tak ini? D kuasa 2. Sekejap ya. Okey guys, saya betulkan sikit dekat sini. Dia akan jadi macam ni Dia akan jadi macam ni. Fxxy yang ini. Fxxy dia akan jadi dy dx kuasa 2. So macam ni So take note yang ini. Take note yang ini. Dan daripada sini kita akan kembangkan. So just be careful ya. Dia pasal dia bagi macam ni tau. Dia bagi macam ni. Dan kita kena ungkapkan dengan ungkapan yang betul lah. Yang ini yang ini. Dan kita akan follow lah. Follow satu-satu. Sebenarnya kita akan buat ini dulu. Dapatkan jawapan ini. Lepas tu kita akan differentiatekan terhadap X sekali lagi. Dapatkan hasil dia. Dapatkan differentiate terhadap Y pula. So macam tu ya. So saya beri jawapan ini. Kamu boleh lihat ya. Ini adalah df dy. Ini adalah df dx. Sorry. Ini adalah df dx. Sorry. Ini adalah df dx. Yang ni inilah df dx. Ini adalah x. So kamu boleh lihat kat sini. Dan kita akan dapat jawapan dia sebagai berikut. Teruskan. Kita akan dapat yang ini pula. Dan seterusnya. Ini adalah masih lagi dx ya. Dan dapat jawapan ini, kita akan terhadap dy pula. Akan differentiate terhadap dy. And finally kita akan dapat jawapan sebagai 30xy kuasa 4 tolak 4. Ok guys, so sampai sini dulu tutorial kita. Kita akan sambung ke tutorial bagi chapter yang lain.